Apa khabar semua? Bertemu kita sekali lagi dalam video kali ini di mana anda akan lihat apakah perbezaan yang paling ketara antara dua model Proton yang paling hot sekarang ni, iaitu Proton X70 dan Proton X50. Kita akan lihat dua perbezaan yang terbesar, iaitu dari segi saiz dan juga teknologi yang ada pada dua kenderaan ni, dan akhir sekali saya akan cuba simpulkan siapa yang patut beli X70 dan siapa yang patut beli X50. Tapi sebelum tu, bagi anda yang baru terjumpa channel ni, bantu kami dengan klik butang like dan subscribe. Okey, jom kita tengok. Perbezaan pertama yang kita nak tengok adalah dari segi saiz kedua-dua buah SUV ni. Memang jelas di sini bahawa sekali imbas je X70 ni saiznya lebih besar berbanding X50. On paper, saiz wheelbase X50 ni adalah 2600mm, manakala untuk X70 adalah 2670mm. Jadi wheelbase ni adalah jarak antara ganda depan dan ganda belakang sesebuah kereta, dan ini menentukan keluasan ruang dalaman sesebuah kenderaan. Jadi dapat dilihat di sini bahawa X70 ni dia 70mm lebih panjang wheelbase dia berbanding dengan X50. Jadi kalau kita bayangkan pembaris kita yang pendek tu, panjang dia dalam 15cm, jadi 70mm tu dalam separuh pembaris pendek tu lah. Jadi kalau nak ikutkan, tak adalah panjang sangat wheelbase X70 ni berbanding dengan X50. Tapi dari segi ketinggian pula mungkin different story. X50 lebih rendah sebanyak 85mm berbanding dengan X70. Okey, kalau panjang tadi berbeza 70mm, saya kata tak banyak beza. Tapi kalau tinggi, beza dia 85mm, bagi saya banyak tu. Kenapa macam tu pula? Sebab tinggi kereta ni akan mempengaruhi headroom atau kelegaan kepala kita bila duduk di dalam kereta. Jadi kalau ikutkan nombor ni saja, kita boleh agak yang headroom dalam X50 ni agak kecil berbanding X70. Lagi-lagi di bahagian belakang, sebab nak bagi cantik roof slope dia, dan mungkin akan menyebabkan headroom penumpang belakang tu kurang sikit lah. Itu komen saya dari segi panjang dan juga tinggi, manakala dari segi lebar dia nampak macam hampir serupa je, di mana lebar X70 ni hanya lebih 30mm sahaja daripada X50. 30mm ni kalau anda ambil jari telunjuk dengan jari tengah anda, lebar dia tu lah dalam 30mm. Baik, untuk perbezaan yang kedua, kita akan tengok dari segi teknologi yang ada pada X50 dan X70. Sebenarnya agak jelas di sini, di mana satu kereta ada teknologi yang lebih canggih dan terkini. Memang lumrahlah, sebab X50 ni adalah model yang terkini. Sudah tentulah teknologi yang ada dalam kereta ni akan lebih canggih dari Proton X70. Dia macam iPhone 12 dengan iPhone 11 lah. Mesti iPhone 12 lagi canggih kan? Tapi betul ke lagi canggih? Kan mungkin lepas ni kita buat iPhone 11 versus iPhone 12 lah. Boleh. Tapi soalnya, adakah kita perlu semua teknologi ni? Adakah kekurangan teknologi ni akan buat kita tak jadi nak beli Proton X70? Okey, mari kita tengok. Yang first sekali dari segi teknologi pemanduan, Proton X50 ni dilengkapi dengan ADAS, iaitu Advanced Driver Assistance System. Ini untuk high-end variant lah yang dipanggil sebagai 1.5 TGDI flagship. ADAS ni membolehkan kereta ni ikut speed kereta depan. Jadi kalau kita set auto cruise contohnya, kalau kereta depan tu brake, kita pun akan ikut sama brake secara automatik. Jadi feature ni saya rasa memang sangat berguna, terutama dalam keadaan jam. Boleh kurangkan stres sebab kita sendiri tak perlu terlalu fokus untuk memandu. Kemudian X50 juga dilengkapi dengan Auto Park Assist. Jadi kereta ni ada radar untuk detect ruang parking yang kosong dan akan tolong parkingkan kereta untuk kita. Jadi kalau kita tak mahir parallel parking contohnya, memang ciri ni banyak membantulah. Dan bila dah masuk, ada juga ciri yang membolehkan kereta tu keluar dari parking untuk kita sebelum kita take over. Okey, bila cakap macam ni nampak macam tak canggih pula X70 tu kan. Tapi anda kena ingat ya, lagi canggih kereta ni, lagi kompleks lah pemasangan dan komponen-komponen dia, dan lagi banyaklah kemungkinan untuk malfunction. Jadi kalau anda okey untuk hidup tanpa teknologi-teknologi ni, maka pilihan anda masih lagi terbuka lah, sama ada nak pilih X70 atau X50. Okey, jadi sekarang anda dah lihat beberapa perbezaan ketara antara Proton X50 dan X70. Tapi persoalannya, mana satu yang sepatutnya menjadi pilihan anda? Okey, secara logiknya X70 ni direka untuk orang yang sudah berkeluarga.
Mungkin dah ada 2 orang anak dan perlukan kenderaan yang besar untuk angkut barang dan travel dengan selesa. Bawa pun bukan nak laju sangatlah, tapi pentingkan keselamatan diri dan keluarga. Kereta Proton X70 ni lebih mementingkan practicality namun taklah mengorbankan gaya sangat. Manakala untuk Proton X50, ia lebih tertumpu kepada golongan yang lebih muda sikit. Mungkin kalau yang dah berkeluarga tu anak baru seorang ataupun baru je berkahwin. Untuk golongan bujang pun sesuai kerana gaya dia dan penampilan dia memang level dia atas sikit dari Proton X70. Kuasa dan torque pun untuk variant flagship memang mantap dan memang boleh sangatlah kalau nak lenjan kereta ni, dan sepatutnya dia ni lebih stabil berbanding X70 sewaktu mengambil selekoh. Kerana secara fizikalnya lah kita fikir X50 ni mempunyai center of gravity yang lebih rendah sebab dia lagi rendah tadi. Jadi X50 dan X70 ni memang direka untuk target market yang berbeza, dan memang sepatutnya begitu sebab kalau Proton keluarkan kereta untuk target market yang sama, pengguna pun akan confuse dan sales dia pun akan jatuh sebab produk dia akan makan sales sesama sendiri. Namun begitu, macam saya cakap tadi, ini adalah penilaian secara logik. Tapi pembelian kereta ni adalah sebenarnya pembelian emosi dan bukannya logik. Betul tak? Kalau anda tengok feature X70 ni lengkap dan memang sesuai untuk anda, tapi kalau hati ni dah minat dekat X50, tak boleh buat apalah, betul tak? Jadi tepuk dada, tanya selera, dan bagi anda kahwin, tanyalah isteri anda. Jadi apa pendapat anda tentang video ni? Ada lagi tak poin-poin yang saya terlepas? Video ni saya cuma nak tunjukkan perbezaan yang sangat ketara sajalah. Jadi kalau ada yang saya terlepas tu, jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda baru terjumpa channel ni, bantu kami dengan klik butang like dan subscribe. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.